Tes. Okey. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah dan anak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dipertemukan. Moga-moga pertemuan kita tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan mendapat manfaat dunia dan akhirat insya-Allah. Pertama dan selamanya kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak kiralah nikmat itu besar maupun kecil, semua nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah dengan nikmat tersebut. Firman-Allah taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu bersyukur, Allah tambah. Kita kufur, Allah punya azab tu amatlah pedih. Moga-moga kita menjadi dalam kalangan hamba Allah yang bersyukur. Ucapkan alhamdulillah. Kita laksanakan apa yang diperintahkannya dan kita tinggalkan apa yang dilarangnya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya harap tuan-tuan sihat semua insya-Allah. Ya. Kes-kes yang makin meningkat naik ini moga-moga Allah memudahkan urusan kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, sebab ini semua atas di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak adalah lain yang kita hanya boleh berserah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu masjid dan surau pun tuan-tuan adalah tempat yang paling kena hati-hatilah, sebab dia banyak golongan berisiko yang datang masjid ke surau ni. Kalau budak muda jarang ada surau masjid ni. Jarang ada surau masjid ni. Biasa ni kita, tuan-tuan lah, ya, sebahagiannya yang mungkin veteran lah. Saya tak nak sebut tua, marah orang dengan saya. Veteran lah, ya. Yang ada, jadi insya-Allah lah kita sama-sama jaga kita. Ya, moga-moga insya-Allah ya, kita dilindung Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam lebih kurang sebulan lagi kita akan menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan tuan-tuan, tadi sahabat ahli jemaah kita umumkan yang akan ada sambutan Maulid Rasul 31 Oktober. Betul? 31 Oktober. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita meriahkan, ya. Namun saya ada satu soalan dengan tuan-tuan. Saya pernah tanya sebenarnya benda ni kot. Kalau tuan-tuan ingat, ibu-ibu ingat, alhamdulillah lah. Ya. Baik, apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar sekali? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar sekali, paling besar. Tuan-tuan, ini sunnah ni tuan-tuan kita tak boleh elak. Sunnah ni kita kena, nak tak nak, sunnah Nabi ni kita kena buat. Agak-agak apa tuan-tuan? Sunnah Nabi SAW yang paling besar sekali. Antaranya tak dengar tuan-tuan, dia wah tak dengar. Selawat. Selawat atas Nabi antara, okeylah. Kita selawat selawat ke atas Nabi SAW. Lain tuan-tuan, selain itu dia ada lagi besar lagi. Aduh. Apa? Macam mana? Solat jemaah. Okey, lagi? Al-Quran. Okey. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam-macam kan. Ada orang sebut sunnah Nabi ni pakai jubah sunnah Nabi. Contohlah kan. Okey, ada yang sebut sunnah Nabi ni pakai serban sunnah Nabi, ya. Ada yang sebut saya pernah dapat tuan-tuan, baru-baru ni saya tanya juga soalan yang sama. Apakah sunnah Nabi yang terbesar sekali? Haji tu angkat tangan kata, kahwin Ustaz. Direct saya kena tuan-tuan. Direct saya kena masa tu. Tak apa Haji, sabar je lagi saya cerita. Saya cakap gitu lah. Kahwin tak betul lah tuan-tuan. Tapi ada juga dalam kalangan ulama kita yang tidak berkahwin. Kan, maka kita nak tahu sunnah apa yang paling besar, yang mana sunnah itu memang tak boleh elak. Memang tak boleh elak.
Ya, kita tak boleh elak dengan sunnah Nabi SAW yang itu. Ya, baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dimasukkan sebagai sunnah? Sunnah ini adalah apa yang Nabi buat. Betul tak tuan-tuan? Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakapkan, dan apa yang Nabi takrirkan, Nabi diamkan. Ya, dia pun jadi sebahagian daripada sunnah. Nabi perbuat dalam kehidupan Nabi, itu jadi sunnah. Nabi cakapkan ini haram, ini tak boleh, ini boleh, ini halal, itu sunnah. Dan apa yang Nabi diamkan, Nabi takrirkan, ya, hukum hakam yang berkaitan dengan takrir ini juga sunnah. Ya, dan sunnah terbesar Nabi SAW yang Nabi perbuat, itulah dia ibadat solat. Tuan-tuan, dia kewajipan, tetapi dia adalah sunnah dan cara hidup Nabi SAW. Betul tak? Siapa boleh nafi yang solat bukan cara hidup Nabi? Siapa boleh nafi, tuan-tuan? Tak ada siapa yang boleh nafi. Ya, solat itulah sebesar-besarnya sunnah Nabi SAW yang jatuh kewajipan atas kita dan kita tak boleh elak langsung. Setuju tak tuan-tuan? Setuju. Ya, tapi soalan saya mudah. Ada tak orang hari ini tinggal solat? Ada tak? Ada, tuan-tuan. Ya, ada. Betapa tidak bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, betapa kita tidak berterima kasih dengan Nabi SAW yang mana akhirnya kita tinggalkan solat. Kita tak payah bincang solat awal waktu ke solat akhir waktu lah, tuan-tuan. Kadang-kadang memang ada masalah lah bab tu. Subuh gajah pukul 7 baru semayang. Pukul 4 contoh asar pukul 6.30 petang. Itu tuan-tuan memang. Tapi solat itu yang ditinggalkan terus. Itu lagi musibah besar. Sebab tu ada pernah tanya soalan, Ustaz, dulu saya pernah tinggal solat. Jadi saya tinggal solat tu macam mana Ustaz nak qada balik itu? Ya, saya tinggal dulu anggaran 20 tahun lah. Maka jawapan yang paling mudah untuk kita yang tinggalkan solat 20 tahun, apa jawapan dia, tuan-tuan? Qada balik 20 tahun tu. Qada balik. Oh, tak ada diskaun ke? Tuan-tuan, masalah kita. Bab solat, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak main diskaun. Ini ingat apa? Sel murah dekat tu je ke? Jual kat Giant ke, tuan-tuan? Tak boleh. Solat jawapan kita tetap sama. Kalau kita pernah tinggal 20 tahun dulu, 20 tahun lah kita qadakan. Ya, mana sebanyak mana yang 20 tahun kita tinggalkan, itulah yang kita qadakan. Itu hebatnya, ya, besarnya tuntutan untuk kita melaksanakan ibadat solat itu, ya. Dan manusia yang tidak melaksanakan solat ini tanda dia tidak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa saya masuk bab ni, perbahasan ni, sebab hari ni kita nak bincang bab solat. Betul tak? Betul kan? Kita berhenti balas tayamum hari tu, kita dah belajar tentang membersihkan diri dan sebagainya. Malam ni insya-Allah kita masuk perbahasan bab solat yang mana saya yakin soalan dia banyak. Ya, soalannya banyak bab solat ni. Poinlah mana-mana pun mesti ada bab solat ni akan ditanyakan. Dia terjadi mengikut situasi semasa lah. Kadang-kadang jadi macam ni, kadang-kadang jadi macam ni. Jadi dia nak tanya soalan. Boleh. Tuan-tuan jangan lupa tanya. Sebab sebesar-besar pahala itulah orang yang bertanya. Bila orang tu tanya, orang lain dapat jawapan, orang lain dapat ilmu, orang lain manfaatkan ilmu itu. Ya, jadi jangan takut, tanya je lah. Ya, insya-Allah di sana ada manfaat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, solat. Bila kita bincang bab solat, apa yang benda pertama yang muncul dalam kepala kita, tuan-tuan? Apa benda pertama yang muncul dalam kepala kita? Solat ni apa? Solat ni apa, tuan-tuan? Solat ni apa? Tiang agama, alhamdulillah. Itu macam itulah. Solat itu tiang agama, ya. Kalau tiang ni tak ada, maka agama akan roboh. Apa lagi, tuan-tuan? Bila masuk solat ni, apa kita akan pandang solat ni? Solat rukun Islam. Rukun Islam. Rukun ini tak ada macam tiang tadi lah. Rukun ini tak ada, maka akan robohlah agama. Apa lagi yang masuk dalam kepala kita bila bab solat ni? Solat itu satu kewajipan. Bila dia solat fardu, maka dia satu kewajipan. Bila dia solat sunat, hukumnya sunat. Maknanya tuan-tuan semua dah ada ilmu sebenarnya bab solat ini. Ya, dah ada asas yang baik dalam bab solat, dan tuan-tuan pun tahu tentang keadaan orang yang bersolat itu, ya, maknanya ianya satu tanggungjawab yang penting dalam hidup kita. Baik, tuan-tuan tengok pada kitab yang kita kongsikan itu, solat pengertiannya dari segi bahasa Arab berarti doa, iaitu memohon kebaikan. Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum, dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman
bagi mereka. Daripada segi istilah fuqaha pula, solat itu merupakan perkataan dan perbuatan yang tertentu yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhirkan dengan salam. Ya, takbiratul ihram dan diakhirkan dengan salam. Ya, baik. Hikmah solat. Ya, hikmah. Apa sebab kita melaksanakan apa tuan-tuan? Ini tak payah baca pun tak apalah, tuan-tuan tahu jawapan dah. Apa hikmah kita melaksanakan solat ni? Antaranya satu, tuan-tuan, apa yang boleh kita dapat? Tuan-tuan cuba jawab, ibu-ibu kita cuba jawab. Apa yang kita dapat bila kita solat? Apa tuan-tuan? Baca pun boleh, baca tak ada masalah pun, tengoklah kat situ. Boleh tak? Apa tuan-tuan yang kita dapat bila kita solat? Mencegah kemungkaran. Baguslah Ji. Ji banyak jawab lagi Ji Kita kongsi-kongsi yang ramai ni insya-Allah. Ya, mencegah. Solat itu dapat mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Sebab itu orang yang solat insya-Allah hatinya tenang. Betul tak tuan-tuan? Ada tak orang yang solat hatinya tak tenang? Kalau solat hatinya masih tak tenang, maknanya adalah silap kat solat itu. Itu je tanda-tanda kita boleh cari tuan-tuan. Apa lagi kelebihan solat ni? Mendisiplinkan diri. Solat ini betul lah tuan-tuan. Tuan-tuan kena duduk solat, berdiri, qiyam, kemudian tuan angkat takbir, dan tuan-tuan tak boleh gerak-gerak. Ada syarat dia. Kalau tuan-tuan bergerak, ibu-ibu bergerak, boleh batal solat. Betul? Betul. Itulah dia melatih disiplin diri. Hidup akan semakin teratur. Ya, hidup teratur, hidup berjaya bagi mereka yang melaksanakan solat dan tidak meninggalkan solat. Satu lagi tuan-tuan, apa lagi? Solat ni? Apa lagi yang boleh? Exercise. Dahsyat ni tuan-tuan. Tapi betul juga, tak nafi juga. Antara kajian yang membuktikan, contoh macam sujud ni tuan-tuan, ya. Sujud dia antara kajian yang baiknya. Sujud ini bila kita letak kepala kita di tempat sujud, dia akan mengelak penyakit nyanyuk. Tuan-tuan, ini kajian sainsnya. Ya, tapi insya-Allah kita yakin setiap satu perbuatan di dalam solat itu, maka di sana ada hikmahnya kenapa ianya dilaksanakan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila bincang bab hikmah, maka banyaklah hikmah itu. Antaranya orang yang bersolat doanya dimakbulkan. Jangan tanya, ya Allah Tuanku, Ustaz saya dah selalu doa, Ustaz selalu dah doa, tapi tak dapat-dapat juga. Cuba cek solat dulu. Kalau solat kita selesai, tak ada masalah, tak lewat-lewatkan solat, kita solat di awal waktu, kita menyempurnakan apa yang kita tahu dalam solat itu, insya-Allah. Tuan-tuan, teori dia mudah saja, ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan daripada pagi, tuan-tuan bangun pukul 4 pagi sembahyang tahajud, kemudian tu tuan-tuan pergi sembahyang subuh berjemaah, dengar kuliah subuh, balik kuliah subuh, tuan-tuan sambung ngaji kat rumah, kemudian tu duduk bersama dengan isteri, zaujah dengan isteri, sembang-sembang, cicak-cicak, lepas tu jalan keliling-keliling kampung pusing-pusing, lepas tu tengah hari tidur sekejap qailullah, kemudian tu bangun solat Zuhur berjemaah lagi di masjid ataupun dengan isteri di rumah dengan anak-anak, kemudian tu Zuhur, selepas Zuhur tidur sekejap, ya. Petang bangun sembahyang asar berjemaah, kemudian tu petang tak ada lain, tuan-tuan pergi beriadah, jogging satu kampung, pusing, ya. Kemudian tu maghrib tuan-tuan datang kuliah saya, dengar kuliah saya, kemudian tu sampailah habis isyak tuan-tuan balik. Isyak tuan-tuan balik, duduk depan TV je, buka Ustaz Azai terus ke, buka malam minggu ke apa ke tuan-tuan dalam TV tu. Banyak dalam TV tu tuan-tuan buka dengar, tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan tidur. Tuan-tuan, satu hari dipenuhi dengan ibadat, insya-Allah, ya, redha Allah boleh masuk syurga. Ya tuan-tuan, sebab apa? Terang kita buat ibadat tuan-tuan sepanjang hari. Syaratnya ikhlaslah, kita ikhlas dan dengan redha Allah insya-Allah masuk syurga. Allah tak zalim pada hamba dia. Ya, jangan kita kata, Ustaz saya dah doa banyak kali Ustaz, tapi saya tak dapat aja. Itu adalah silap kita. Cuba tengok pagi apa kita buat, bangun subuh. Lepas sembahyang subuh apa kita buat? Apa salah yang kita buat tu yang saya baca awal-awal tadi? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, Allah tambah, Allah makbulkan tuan-tuan. Tapi kalau kita kufur, wala in kafartum, kufur tu apa? Kufur dengan nikmat Allah lah. Ya, antara nikmat Allah tu bernafas. Sekarang kan COVID-19 ni kan dia serang bahagian kita punya pernafasan tuan-tuan. Ya, boleh bernafas dengan elok. Tanyalah tuan-tuan yang mana ada masalah jantung, ada pernafasan. Cuba tanya, Ustaz, ya Allah susah Ustaz, kalau dia sampai time dia dah serang tu nak tarik nafas pun payah. Betul tak tuan-tuan? Betul, saya belum pergi. Janganlah, na'udzubillah min zalik. Ya tuan-tuan, pernafasan tu satu nikmat yang besar.
Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Kita boleh bernafas. Ya, kalau agak-agak macam kita tak pernah, ustaz saya tak pernah rasa, ustaz sakit jantung ke, ustaz tak pernah rasa bernafas susah ke. Cuba celup kepala kita dalam air 12 minit ke 10 minit ke 15 minit. Celup kepala dalam tu. Cuba celup. Agak-agak keluar tu macam mana? Biru muka tuan-tuan. Sebab apa? Dalam air kita bukan boleh bernafas tu tuan-tuan. Ya, kita bukan boleh tarik nafas, turun nafas, tarik nafas, turun nafas. Yang ni semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kufur. Kenapa kita kufur? Tak solat. Bila tak solat, maka Allah tariklah. Allah tak bagilah apa yang sepatutnya kita dapat sebab kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu je tuan-tuan, pusing-pusing ayat dia ke situ juga. Ya, kita faham sebenarnya solat itu merupakan satu ibadat yang sangat penting, dan salah satunya yang ada di dalam ni tuan-tuan, solat memantapkan keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itulah Tuhan yang layak untuk disembah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara tersebut dalam hadis daripada Jabir, solat 5 waktu. Ya, ada satu hadis berkenaan dengan solat 5 waktu ini diumpama air yang mengalir depan rumah kita. Tuan-tuan, ini biasa dah tuan-tuan dengar. Ya, ibaratlah sungai yang mengalir di hadapan rumah, banyaknya mengalir di hadapan pintu rumah seseorang di kalangan kamu yang akan mandi, dan orang itu tuan-tuan mandi 5 kali sehari dalam sungai tadi. Insya-Allah bersih. Tuan-tuan, insya-Allah bersih. Ya, ada sungai yang mengalir, mandi di dalamnya. Ini misalannya Nabi SAW tunjuk. Nabi SAW gambarkan kepada kita. Ya, yang mana ada sungai yang mengalir depan rumah, mandi hari-hari kat situ. Ya, mandi hari-hari kat situ. Dalam satu hari tu kita mandi 5 kali. Subhanallah, bersih. Islam tuan-tuan ajar mandi 5 kali tu. Islam ajar mandi kalau boleh tu 5 kali. Ya, walaupun ada lah yang pandangan barat kata mandi pagi satu, mandi petang satu. Biasa itu yang kita buat tuan-tuan, betul tak? Mandi satu pagi, mandi satu petang, kan? Biasa gitu. Ya, tapi ada dalam kalangan kita tuan-tuan, setiap kali dia nak solat mesti dia mandi. Ada? Ya, ada tuan-tuan. Mana pagi tu dia mandi memang sah-sah pasal mandi pagi lah. Ya, kemudian tu zuhur dia nak pergi semayang, dia mandi ke? Kan kejap lagi asar dia nak mana, dia mandi. Tapi biasanya isyak kan maghrib tu jarang lah mandi. Ya, biasanya isyak maghrib tu dah mandi. Isyak tu dia taklah sampai balik ke rumah. Kalau tak tahu lah rumah dia paling dekat dengan surau, mungkinlah cepat dia mandi. Ya, tapi manalah tahu ada orang yang baik macam tu tuan-tuan. 5 kali sehari dia mandi, insya-Allah dengan izin Allah bersih tuan-tuan. Ya, itu gambaran betapa hebatnya solat. Kalau kita laksanakan 5 kali sehari, insya-Allah rezeki Allah, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bukan penentu syurga tuan-tuan, tidak. Tapi Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Mengasihani, Allah itu Maha Pemberi, Allah itu Maha segala-galanya. Maka tak adalah benda lain yang akan mengurangi kita kalau kita menghadap semua meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas paling mudahlah tuan-tuan. Ya, berkenaan dengan solat ini. Ya, maksud kekotoran di sini ialah kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa. Maksud ini dijelaskan oleh riwayat Abu Hurairah. Demikianlah umpamanya solat 5 waktu yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, saya suka nak ingatkan, saya tak tahu saya pernah cakap kepada tuan-tuan ke tidak, jangan sesekali kita buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ustaz, dosa saya banyak ustaz. Dah ada ayat-ayat gitu tu. Dosa saya banyak ustaz, Allah ampunkan ke tidak? Jangan gitu. Itu tanda kita buruk sangka dengan Allah. Ni ada rakaman ni elok, biarlah orang yang dengar elok dengar. Kita jangan buruk sangka dengan Allah. Sebesar mana pun dosa kita tuan-tuan, besar lagi ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ustaz, sebab tu tuan-tuan, kalau kita ni kita pernah buat dosa lah dulu-dulu kan tuan-tuan, diam, jangan sesebut. Ya, diam, jangan sesebut, jangan buka ke orang, jangan cerita ke orang. Jangan sengaja-sengaja pergi buka aib sendiri. Jangan tuan-tuan. Apatah lagi cari aib orang lain. Itu lagi musibah besar, dosa besar tuan-tuan. Kita sendiri dilarang untuk kita buka aib kita. Ya, tapi kalau nak tanya tu bolehlah. Contoh bertumpu, ustaz dulu saya pernah tinggal solat. Nak cerita seadanya saja tuan-tuan. Ya, jangan cerita semua saya tinggal solat ni, semua dia cerita. Ya, jadi menyebabkan dia punya hebah tu jatuh tuan-tuan. Kenapa saya kata jangan cerita? Saya bagi contoh. Mungkin zaman dulu tuan-tuan, zaman agogo Suluh Besar tu, masa tu ronggeng-ronggeng naik motor jalan-jalan joget-joget lagi tuan-tuan. Tapi bila umur dah 60, umur dah 40, 50, alhamdulillah dia dah pergi masjid, dia dah pergi surau. Jadi imam pula tu. Jadi imam, contohlah kan, bukan sinilah insya-Allah. Jadi imam pula tu. Cuba anda kata orang tahu apa yang pernah dia buat dulu, agak-agak apa jadi pada imam tadi? Ramailah orang takkan hormat. Tuan-tuan nampak? Sebab tu kalau tuan-tuan jumpa dengan kawan, saya nasihatkan yang akhlak.
Nasihat saya, akhlak ni tuan-tuan kena jaga. Kau ingat tak dulu? Sama-sama kita pergi nak. Jangan ingat dulu-dulu tu, simpan, tutup buku. Kalau tidak, kosan ni tuan-tuan, orang yang pakai serban pun, yang dulu agaknya dulu tak apa, kulu kile pun. Lah, sekarang dah pakai serban dah. Sekarang ni. Tapi satu silap kita, dia akan nampak sampai kita mati. Tu masyarakat kita. Antara benda yang kita tak boleh elak daripada manusia, iaitu mulut cakap orang. Memang tak boleh elak tuan-tuan. Mana ada kita boleh pergi tutup mulut orang, tak boleh. Sebab tu jangan buka aib sendiri. Jangan cerita dengan orang kecuali meminta nasihat. Itu saya kecualikan. Minta nasihat daripada tuan guru kita ke, daripada pejabat agama ke contohnya, daripada masyayikh kita, siapa-siapa sahaja orang yang hebat, minta nasihat. Alhamdulillah, tak ada masalah. Dan lagi musibah besar kalau kita saja cari aib orang. Saja cari aib isteri kita, saja cari aib suami kita. Ibu-ibu, saya nak ingatkan satu benda. Ni elok juga ni rakaman ni. Jangan jadi malaikat rakib dan atid. Jangan ambil tugas mereka ya. Apa dia buat? Ambil handphone laki, cek. Siapa dia SMS hari ni? Siapa dia call hari ni? Tak payah buat tugas malaikat. Dan bukanlah ibu-ibu saja. Kadang-kadang ada juga bapa-bapa orang macam tu. Boleh-boleh unak pula saya. Saya tak kritik, tapi saya nak bagi tahu kita jangan ambil tugas malaikat. Allah dah bagi dah pada kita ni. Tu malaikat roket dan tak tidur tuan-tuan. Tak tidur. Apa kita buat? Ni yang tuan-tuan duduk ni semua cetat ni. Tak pernah miss walaupun sesaat. Apa yang kita buat? Tak payah kita jadi tugas, kita ambil tugas dia pula. Percaya saja. Letakkan kepercayaan. Suami letakkan kepercayaan pada isteri. Aku keluar bekerja, kau duduk di rumah elok-elok. Kau keluar bekerja, kau kerja elok-elok. Jangan buat maksiat di luar. Isteri beri kepercayaan pada suami. Saya kerja, abang pun kerja. Kita sama-sama keluar bekerja dalam keadaan kita sama-sama mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, letak kepercayaan nombor satu, selamat keluarga. Tak ada pening-pening kepala. Percaya aja, insya-Allah. Sebab itulah kena doa, banyak selalu doa. Tuan-tuan jadi itu sikitlah selingan dengan tuan-tuan. Dan antara sebab kenapa kadang-kadang jadi kucak-kacir masyarakat itulah ada tuan-tuan tidak menjaga solat. Dalam rumah tak pernah solat berjemaah. Tanya dengan suami tak pernah jadi imam. Tanya dengan isteri, ustaz tak pernah, ustaz dia tak pernah jadi imam kat saya. Jangan bapa-bapa, insya-Allah saya yakin tuan-tuan pernah jadi imam pada isteri. Antara tanda-tanda paling tu masa musim PKP itulah. Itu ramai dah tu dah mula jadi imam tu. Sebab tu ahli jawatan kuasa tu macam saya pernah sebut sebelum ni, dah boleh buat dah tu jadual. Hari ni dia jadi imam, hari ni dia jadi imam, hari ni dia jadi imam. Sebab semua dah ada pengalaman dah tu. Boleh jadi imam sebenarnya, bukan tak boleh. Taklah mengharapkan satu orang saja. Kalau dia tak ada, alamak tak bergerak masjid tu. Senyap saja. Semua tak nak jadi imam, semua tak nak ke depan. Tak payah. Kita yang lelaki boleh jadi imam dah. Musim PKP hari tu kita diajar jadi imam, jadi khatib. Masa itulah kita latih diri kita. Dan alhamdulillah hari ni semua dah ada ilmu. Macam ni jadi imam, macam ni getak lutut dia kalau jadi imam. Tuan-tuan, jangan jadi imam ni kan senang. Saya pernah kongsi dengan tuan-tuan banyak kali dah. Jadi imam bukan tugas paling mudah. Ni tuan-tuan antara manusia yang tuan-tuan kena terima kasih. Tu hadis Nabi SAW tersebut, la yashkurullah man lam yashkurun nas. Siapa yang tak bersyukur kita kepada Allah kalau kita tak bersyukur kepada manusia. Salah satu manusia yang tuan-tuan akan terima kasih ni imam yang kat depan ni. Kenapa tuan-tuan? Pasal dia bawa kita jemaah, dia pimpin jemaah. Kadang-kadang boleh komen imam pula tu. Imam dia baca panjang pula lah, tak nak lah aku ikut dia. Ada tuan-tuan. Jangan kita terima kasih banyak-banyak. Ahli jawatan kuasa masjid surau ni, masjid surau, terima kasih banyak-banyak. Pengurusi, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Kita kan terima kasih. Sebab apa? Ni antara orang yang menggerakkan masjid, yang menggerakkan surau. Dan tuan-tuan sesama tuan-tuan pun kena terima kasih. Kenapa? Kalau tuan-tuan ni tak ada, siapa yang ada dalam masjid, dalam surau? Tuan-tuan lah jemaah yang ada. Terima kasih. Kita kalau lambat ucap terima kasih tuan-tuan, Allah, rugi kita. Kena cepat ucap terima kasih. Terima kasihlah banyak-banyak, tolong saya, bantu saya. Antara orang ni tuan-tuan keliling kita yang kita kena selalu ucap terima kasih. Dan selain itu tuan-tuan, saya sebut tadi itulah terima kasih kita kepada Nabi SAW. Dan
antara benda yang kita nak ucap terima kasih kepada Nabi inilah solat, jangan kita tinggal. Ya, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok sejarah pensyariatan solat. Solat merupakan antara ibadat yang telah lama disyariatkan. Ini antara kisah-kisahnya, ya, firman tentang Nabi Ismail alaihi salam, dan adalah ia menyuruh keluarganya mengerjakan sembahyang dan memberi zakat, dan ia pula adalah seorang yang diredai di sisi Tuhannya. Ya, kemudian tu salat telah diketahui oleh penganut agama suci yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan pengikutnya, dan pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salam, telah disyariatkan sudah lama. Dan kalau kita bahaskan tuan-tuan, cukuplah malam Isra' dan Mi'raj itu menjadi cerita dalam hidup kita tentang peristiwa bagaimana solat ini disyariatkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada peristiwa sebelum Isra' Mi'raj, dia ada peristiwa ketika berlaku Isra' Mi'raj, dan dia ada peristiwa selepas berlaku Isra' Mi'raj. Yang kalau tu tuan-tuan nak tunggu ceramah Isra' Mi'raj lah. Saya sambung sini dulu. Ya, itu nanti kita bahas panjang pula. Dia ada peristiwa keadaan, hikmah sebelum berlaku. Ya, hikmah sebelum berlaku tu antaranya apa tuan-tuan? Ketika itu adalah tahun Amul Huzun, tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi tahun tu tahun kesabaran penuh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian tu ketika berlaku itulah syariat ibadat solat ini diwahyukan, ya, dan diambil syariat solat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tu selepas daripada solat tu pun ada peristiwanya. Nabi balik, orang tak percaya. Ramai orang yang keluar Islam masa tu. Ya, sebahagian besar tak percaya macam mana boleh pergi satu malam saja, ya, sampai ke Baitul Maqdis, kemudian tu mengambil syariat salat dan sebagainya. Ini semua perbahasan dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Tuan-tuan pun dah biasa dengar. Tapi nak digambarkan betapa besarnya ibadat solat itu. Baik, ni belum masuk hukum hakam lagi tuan-tuan, ya. Ni masuk muqaddimah ibadat solat itu. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tengok bab solat, di situ ada perbahasan satu bab solat fardu. Betul tuan-tuan, ya? Sebab saya tak buat kitab, saya buka daripada saya punya ni je, ya. InsyaAllah ada di situ solat fardu, betul tuan-tuan? Solat fardu. Baik, solat ini diterbahagi kepada dua. Ada solat fardu dan dia ada solat sunat. Ya, ada solat fardu, ada solat sunat. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak mulakan solat, ya, tuan-tuan nak angkat takbir, antara benda yang tuan-tuan kena clear 3 benda. Ya, pertama, apa tujuan tuan-tuan berdiri? Tujuan tuan-tuan berdiri lah untuk semayang. Usalli lah. Itulah lafaz niatnya. Usalli, sahaja aku bersolat. Ya, usalli, mana berdiri tuan-tuan tu dengan tujuan untuk semayang. Ya, tujuan untuk berdiri. Berdiri itu tujuan untuk solat. Satu, usalli. Dalam solat terbahagi kepada berapa tuan-tuan? Terbahagi kepada berapa? 2. Ada solat fardu, ada solat sunat. Ketika itu tuan-tuan kena tetapkan usalli apa? Sunat ke fardu? Kita ambillah fardu. Usalli fardhan. Ya, fardu ada fardu, solat fardu ada berapa? Ada 5. 1 subuh, 2 zuhur, 3 asar, 4 maghrib, 5 isyak. Ada 5. Maka tuan-tuan tetapkan, kita ambil isyak. Usalli fardal isya'i. Ya, kemudian tu tuan-tuan angkatlah takbir. Allahu akbar. Ya, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin, tu yang panjang tu tuan-tuan, yang belakang tu kan? Arba'a raka'atin adaan ma'muman imaman ke lillahi ta'ala. Tuan-tuan cukup 3 benda ni tuan-tuan state betul-betul dalam hati. Allahu akbar. Kemudian tu tuan-tuan 4 rakaat ke 3 rakaat ke apa di belakang tu dijadi tambahan sahaja di dalam lafaz niat itu. Yang penting tuan-tuan hadirkan niat ketika tuan-tuan angkat takbir. Allahu akbar. Ya, sebab tu dia tak perlu panjang. Ya, dia bukannya angkat takbir Allahu akbar. Panjang nafas panjang sungguh. Tak ada. Ya, sebab tu kalau tuan-tuan, banyak kali saya cerita dah, kalau tuan-tuan ke tempat lain mereka angkat takbir sangat mudah, simple aja. Allahu akbar, sudah masuk di dalam solat. Orang kita tuan-tuan saya ada cancel solat ke? Allahu akbar, tak jadi, turun balik. Tak tahu apa masalah. Dia tak yakin ke macam mana ke? Sebab niat ni tuan-tuan dia adalah lintasan dalam hati. Apa tujuan tuan-tuan berdiri dalam saf? Apa tujuan tuan-tuan berdiri atas sejadah? Memanglah untuk solat. Maka tak perlulah ada batal-batal, ada cancel tu. Ya, yang paling masalah, paling musibah kalau imam buat perangai macam tu. Imam angkat takbir Allahu akbar. Berhenti. Dia suruh jemaah berhenti belakang tu. Elok haji tu dekat belakang tu dia baca doa iftitah, bukan main lama dah belakang. Dia suruh berhenti.
Tuan-tuan tak boleh macam tu tuan-tuan. Ya, sengaja berhentikan salat tanpa sebab, tak haram hukum dia. Tak boleh. Ya, nampak? Kita bila kita solat ni kita buat main-main tu yang jadi macam tu tuan-tuan ya. Baik, usolli fardal isya'i. Selesai angkat takbir, Allahu akbar. Itulah kita masuk dalam solat kita. Tuan-tuan imaman ke, tuan-tuan makmuman ke, adaan yang sendiri semayang ke, fardal, silakan. Itu belakang ceritanya ya. Tetapi angkat takbirnya sudah memadai. Allahu akbar ya. Itu sudah kita masuk di dalam solat kita. Allah Subhanahu wa taala memfardukan beberapa solat, yang ini pun kita dah tahu tuan-tuan. Solatnya ada dalil pensyariatan solat. Dalil kita tengok ni hadis sebenarnya tuan-tuan, dalam sebuah hadis berkenaan dengan Isra' Mi'raj, Rasulullah bersabda, itu adalah peristiwa yang saya sebut tadi sebenarnya dengan tuan-tuan. Yang mana peristiwa Isra' Mi'raj itu, bumbung rumahku terbuka ketika aku berada di Mekah, lalu turun malaikat Jibril, kemudian dia memegang tanganku lalu membawaku naik ke langit. Maka Allah telah memfardukan 5 solat ke atas umatku, lalu aku berulang alik menemuinya. Maka Allah menyatakan bahawa 5 solat menyamai 50 solat, tidak diubah lagi penyataan ini untukku. Tuan-tuan, yang ni saya tak perlu cerita sebab ni kisah Isra' Mi'raj. Nanti tuan-tuan ceramah Isra' Mi'raj, tuan-tuan akan dengar kisah yang sama. Naik turun Nabi SAW tu sampai segan Nabi. Itu tuan-tuan akan dengar dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Yang kita nak gambarkan betapa hebatnya nilai solat ni. Ya, baik. Tuan-tuan dirahmati Allah, dalil pensyariatan solat ini antara asas yang boleh kita tahu. Tuan-tuan dapat bersama dengan saya kan dalil? Dapat ya? Ada kan dalam buku dalil pensyariatan salat, dalil Quran ya. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Setelah kamu mengetahui yang demikian, maka bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada pada waktu malam dan semasa berada pada waktu subuh, serta pujilah Allah yang berhak menerima segala puji dari sekalian makhluknya di langit dan di bumi, dan juga bertasbihlah kepadanya serta pujilah dia pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur. Inilah antara dalil berkenaan dengan solat fardu. Tuan-tuan dirahmati Allah, dalil as-sunnah ya, ada lagi dalil di bawah-bawah tu tuan-tuan, tapi kita asasnya kita tahu bahawa solat itu hukumnya fardu ya, mana wajib untuk kita laksanakan. Dalil as-sunnah, suruhlah mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah ya. Ini ketika Nabi SAW mengutus Sayyidina Muaz ke Yaman ya, banyaklah yang disampaikan nasihat oleh baginda Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ada hadis berikutnya ketika menjawab pertanyaan seorang Arab Badui tentang solat yang wajib atasnya, Rasulullah bersabda 5 kali solat sehari semalam. Arab Badui bertanya lagi, adakah selain daripada itu? Rasulullah menjawab, tidak ada kecuali engkau melaksanakan solat sunat. Maka solat fardu itulah 5 waktu sehari semalam, yang selebihnya adalah solat sunat. Baik, kedudukan solat di dalam syariat Islam ya. Dalam Islam secara mutlak, solat merupakan ibadah badaniyah yang paling utama ya, ibadah badaniyah. Maksudnya tuan-tuan, solat ini tidak boleh kita suruh orang lain buatkan untuk kita, tak boleh ya. Kalau contoh haji, ada tak niabah dalam haji ya, maknanya orang tak boleh buat, ada orang lain tolong buatkan. Ada tak tuan-tuan? Ada. Puasa, kalau tuan-tuan tak boleh bayar fidyah tak? Boleh bayar fidyah. Selesai. Zakat, ada tak orang tolong bayarkan untuk orang lain zakat? Ada. Ya, ada. Dan bila bincang bab zakat ni tuan-tuan, sebenarnya nanti kita akan masuk juga perbahasan dalam kitab yang kedua tu. Ada satu zakat yang menarik diperbahaskan, iaitu zakat berkaitan dengan zakat hutang. Ya, zakat hutang, orang yang memberi hutang ada zakatnya, orang yang menerima hutang itu pun ada zakatnya. Ada perbahasan dia yang sangat menarik tuan-tuan, dan insya-Allah tuan-tuan bersama dengan kita cuba panjang umur tuan-tuan, insya-Allah ya, panjang umur kita sampai kepada bab zakat itu nanti. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi solat ini kalau tak boleh berdiri, kita duduk. Tak boleh duduk, kita baring. Tak boleh baring, kita guna mata, isyarat sahaja. Tak boleh, kita guna last kali hati. Selagi kita bernyawa, maka solat itu adalah wajib. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, solat dia terus bertanya,
Kemudian apa pula Nabi SAW bersabda, kemudian salat. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Baginda bersabda salat. Baginda telah mengulangi jawapan salat sebanyak 3 kali. Tuan-tuan dirahmati Allah, maka salat merupakan satu ibadah yang sangat penting untuk kita jaga. Tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada menyatakan 2 solat yang dilakukan seorang Islam dengan betul akan menebus dosa-dosanya yang berlaku di antara kedua-dua solat tersebut. Ini tuan-tuan, sebab itu saya selalu sebut, ya, kita jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita solat, kita taubat. Apa dosa-dosa yang kita dah buat, jangan fikir-fikir dah. Tinggalkan, taubat nasuha, tinggalkan segala maksiat yang kita buat itu, kemudian itu kita serah semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab keadilan Allah itu lebih adil dari segala-gala yang adil. Ya, Allah itu maha adil atas segala keputusannya. Itu yang kita kena yakin. InsyaAllah Allah maha pemurah, Allah maha mengasihani, Allah sayangkan kita sebagai hamba-hamba dia. InsyaAllah kita mohon sahaja kepada Allah atas dosa apa mungkin yang pernah kita buat, kita diam-diamkanlah sudah, ya, kemudian tu kita taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian hadis seterusnya daripada Utsman radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesiapa yang berwuduk dengan sempurna sebagaimana diperintahkan oleh Allah, maka semua solat fardu yang dilakukannya akan menebus dosa yang ada di antara solat tersebut. Subhanallah. Itulah sebesar-besarnya maghfirah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak kita yakin tuan-tuan, ya, dengan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada hadis daripada Ummu Aiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau sengaja meninggalkan solat, sesungguhnya sesiapa yang sengaja meninggalkan solat, dia akan terlepas daripada mendapat perlindungan Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, ada di bawah sana hukum meninggalkan solat. Yang ni saya pun tak baca, saya terangkan dengan tuan-tuan. Hukumnya ada 2, tuan-tuan. Hukumnya ada 2. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja dan menafikan kewajipannya. Ya, maknanya solat ni tak wajib ni, solat ni sunat je, solat ni tak ada ke, maka jatuh padanya hukum kafir, kufur, tuan-tuan, ya. Ya, kalau kita tinggalkan, dalam masa yang sama kita meninggalkan tu atas sebab kita meyakini bahawa sebenarnya hukumnya tak wajib, jatuh kafir. Tapi ada orang yang kedua, kelompok yang kedua ni tinggalkan solat sebab malas. Bila tinggalkan solat sebab malas, maka orang ini masih yakin dengan kewajipan dia. Bila masih yakin dengan kewajipannya, maka pada orang ini mesti ditegur, pemerintah mesti ambil tindakan, masyarakat mesti ingatkan, bagi tazkirah, peringatan, supaya orang ini tadi akhirnya daripada tak solat akan melaksanakan solatnya. Itu dia tidak jatuh kafir, tetapi mesti diperingatkan, mesti diberi hukuman sepatutnya bagi mereka yang meninggalkan solat. Ada orang yang meninggalkan solat sama ada kerana malas, cuai, ingkar dan sengaja meringan-ringankan. Sesiapa yang meninggalkan solat kerana mengingkari hukum wajibnya atau sengaja mempersenda-sendakannya akan menjadi kafir. Tu ayat, tuan-tuan, ya. Kemudian di bawah sana ada perenggan seterusnya, sementara orang yang meninggalkan solat kerana malas tetapi masih meyakini hukum wajibnya, pihak pemerintah hendaklah memaksanya mengqadakkan solat tersebut. Ya, sebab tu saya sebut tadi, berapa tahun kita tinggal, berapa tahun itu jugalah yang perlu untuk kita qadakkan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kerana hukuman atas orang yang meninggalkan fardu adalah wajib diperangi, tetapi selepas dibunuh dia masih dianggap sebagai Islam. Justru jenazahnya, perkuburannya hendaklah diuruskan menurut tata cara Islam. Itu hukum hakam yang dibahaskan, tuan-tuan, ya. Asasnya 2 itulah. Maknanya orang yang meninggalkan dan menafikan kewajipannya, maka jatuhlah pada dia hukum kafir. Tapi pada orang yang meninggalkan kerana malas dan cuai sahaja, maka orang ini wajib mengqadakkan solatnya dan mesti diberi peringatan supaya dia melaksanakan solatnya dan jangan lagi ditinggalkan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu. Waktu solat fardu ada berapa, tuan-tuan? Kemudian tu ada dalil-dalil di bawah sana, tuan-tuan, ya. Itu insya-Allah bunah saja. Waktu salat fardu ada berapa? 5. Alhamdulillah. Memang itulah. 5. Pertama sekali subuh, ya, subuh. Kemudian tu waktu zuhur. Ya, yang di sini ni, tuan-tuan, adalah perbahasan berkenaan dengan macam mana nak tentukan waktu dia. Ya, macam mana nak menentukan waktunya telah masuk. Jam tak ada, apa tak ada. Ya, jadi macam contoh subuh ini apabila terbitnya fajar shadiq. Ya, ini ada mula naiklah.
Ya tuan-tuan ya, maknanya mula naiknya fajar, maka ketika itu sudah boleh sembahyang subuh. Kalau zuhur, ketika matahari tegak di atas kepala, dia sudah turun sedikit ke arah barat. Ya tuan-tuan ya, sudah turun sedikit ke arah barat, ketika itu telah masuk waktu zuhur. Dia gelincir. Sebab tu disebut gelincir matahari. Ya, masuk waktu zuhur. Kalau waktu asar, tuan-tuan nak tentukan, tuan-tuan letakkan sebotol air ke, ataupun ada tuan-tuan ada pen ke, ada apa, tuan-tuan tegakkan. Kalau anda kata pen ini bayangnya lebih panjang, daripada bayang pen ini, daripada pen yang asal, itu sudah waktu asar. Ya, bayangnya lebih panjang. Tuan-tuan letak di tengah panas, bayangnya lebih panjang. Ya, maka ketika itu telah masuk waktu asar. Kalau waktu maghrib, matahari sudah terbenam. Ya, matahari sudah terbenam, tapi di langit kita ni tuan-tuan masih ada yang dipanggil senja merah tu kan tu. Masih ada keputih-putihan lah, senang cerita. Itu masih ada waktu maghrib. Waktu isyak terjadi bila langit sudah gelap. Ya, maknanya sudah tidak ada lagi dah senja merah. Ya, jadi waktu di sebelah langit kita tu sudah menjadi betul-betul gelap, maka ketika itu sudahlah masuk waktu isyak. Ya, ini tu masuk waktu isyak berbunyi. Elok pula dia berbunyi. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu berkenaan dengan waktu-waktu solat, ya, yang kita boleh tentukan. Kalau andai kata kita berada di tempat yang tidak ada jam, ataupun kita tak tahu bila masuk waktu solat, itu antara tanda-tanda yang boleh kita gunakan. Ya, secara detailnya mungkin tuan-tuan boleh tanya lagi lah, ya, dengan mungkin para masyayikh kita, guru kita nak menentukan macam mana lebih detailnya. Tapi itu asas sahaja yang berkenaan dengan masuknya waktu solat. Baik. Sekejap tuan-tuan ya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cukup saya rasa kita berhenti pada perbahasan masuknya waktu itu. Nanti kita akan masuk perbahasan berkenaan waktu makruh bersolat. Ya, dan itu mudah ya tuan-tuan ya. Waktu makruh bersolat, dan selepas itu kita selesaikan bab solat ini, dan kita akan masuk bab azan dan iqamat. Ya, jadi malam ni sebenarnya tuan-tuan dia lebih kepada mukaddimah sahaja. Yang saya nak bagi tahu pada tuan-tuan bahawa solat merupakan ibadat yang jangan kita buat sambil lewa. Ya, maknanya kita betul-betul belajarlah. Betul-betul belajar supaya solat ini tidak kita tinggalkan dengan sengaja. Tuan-tuan, kita muhasabah diri kita balik, agak-agak sejak umur berapa solat kita penuh? Sejak umur berapa? Ya, kalau contoh ustaz, umur saya 40 ustaz, baru saya solat tu 5 waktu sehari semalam. Alhamdulillah. Jadi yang sebelum umur 40 tu mana tak cukup, qadakkan. Ya, ustaz, alhamdulillah saya dulu memang sekolah agama ke apa, saya bila sekolah duduk asrama dulu, memang ustaz daripada tingkatan 1 lagi saya dah belajar duduk asrama, duduk solat apa semua. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tuan-tuan ada anak-anak, didik anak-anak daripada awal. Tu kan Nabi sebut umur 7 tahun suruh dia solat, umur 10 tahun kalau dia tak solat, rotankan dia. Ya, rotankan dia, rotan sebagai seorang bapa lah tuan-tuan. Ya, niat rotan bukan untuk mendera, tetapi untuk mengajar anak tersebut. Ibu-ibu juga boleh ambil peranan tu, tak ada masalah. Ya, anak-anak kalau umur 7 tahun, ya, suruh mereka solat. Dan macam saya bagi tahulah tuan-tuan, ya, yang saya bocorkan hari tu, saya kata kalau saya tak tahulah, saya kan tuan-tuan kot, tak tahulah kalau kat tempat lain, ya, nak tengok keadaan kita macam mana di dalam kubur, ya, kita tengok anak-anak kita. Saya pernah sampai benda kan? Semua macam belum ke? Belum tuan-tuan Tak, maaf lah tuan-tuan ni tak apalah saya sampaikan. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak tengok apa keadaan kita dalam kubur besok, kita tengok anak-anak kita. Anak-anak kita jadi jawapan kepada kita. Kenapa saya kata gitu tuan-tuan? Kenapa anak-anak kita jadi jawapan kepada kita? Ya. Hadis Nabi SAW sebut apa? Bila mati anak Adam ni ditinggal 3 benda. Betul tak tuan-tuan? 3 benda. Benda pertama apa? Yang ditinggalkan adalah sedekahun jariyah. Sedekah dia. Sedekah ni siapa yang buat? Tuan-tuan ke orang lain yang buat? Tuan-tuan sendiri kan? Lalu tabung masjid, tu ada tabung khairat kita ke apa ke, tuan-tuan masukkan duit. Tuan-tuan tahu sepanjang hari ni berapa banyak tuan-tuan dah sedekah? Berapa banyak tuan-tuan dah keluarkan sedekah itu? Duit ke, pertolongan ke, senyum ke, salam ke, tu semua sedekah. Berapa banyak tuan-tuan tahu? Yang kedua kita tinggalkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Betul? Hadis Nabi sebut ni, ilmu yang bermanfaat. Ilmu tu pada siapa? Pada tuan-tuan lah. Tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan gunakan ilmu tadi, tuan-tuan manfaatkan untuk diri tuan-tuan dan juga untuk orang lain. Tuan-tuan tahu. Tapi ada benda yang ketiga. Benda yang ketiga ni tuan-tuan tak boleh tentukan. Doa anak soleh.
3 benda yang kita tinggalkan: doa, anak, anak soleh. Andai kata tuan-tuan cek anak tuan-tuan hari ni, pukul 4 pagi dia bangun, dia sembahyang tahajud, dia baca Quran, lepas tu dia pergi sembahyang subuh berjemaah di masjid, kemudian tu dia pergi sekolah ke, dia pergi kerja ke, petang dia balik, dia bersama dengan tuan-tuan, ya, kemudian tu makan bersama, malam kang dia pergi pula kuliah, duduk dengar ustaz mengajar, mengaji apa semua, tuan-tuan dia belajar Quran, ya, malam balik dia duduk depan TV sambil-sambil tu dia baca Quran. Selamat insya-Allah tuan-tuan dalam kubur. Anak-anak ni insya-Allah akan kenang, dia akan doakan tuan-tuan. Tapi kalau anak-anak pukul 4 pagi tu daripada jalan sana sampai ujung sana prang brong prang prang, itu tuan-tuan kena tengok balik ya. Pukul 4 pagi tu kerja dia. Pukul 4 pagi snooker tuan-tuan. Ini tengok anak-anak tu. Pukul 4 pagi mana tu tepi pantai duk dating peluk-peluk. Itu nak kena tengok. Kemudian tu sembahyang subuh tak ke mana, subuh gajah pun tidak, duha pun tak ada. Tengah hari zuhur balik sekolah ke balik ke, tak sembahyang. Tuan-tuan kena cepat-cepat nasihatkan. Kenapa? Besok tuan-tuan bawa 2 je besok. Yang ketiga tuan-tuan hilang. Kenapa? Anak-anak ni tadi akan lupakan kita. Saya belum kahwin tuan-tuan. Ya, jadi ni peringatan besar untuk saya sebenarnya. Tuan-tuan yang dah ada anak, tuan-tuan didiklah. Tuan-tuan yang dah ada anak, tuan-tuan ingatkanlah. Ya, jadi kalau itu bocor dia lah. Kalau nak tengok kita, keadaan kita dalam kubur macam itulah tuan-tuan. Ni bacaan mudahnya lah, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting amal ibadat kita jaga, tuan-tuan ya. Amal ibadat kita jaga, ahli keluarga kita jaga. Kita ingatkan supaya kita sama-sama besok boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik, tuan-tuan ada soalan ke? Okey. Terlanggar bahagian yang sakit tu jalan tu. Kemudian automatiknya kita terkeluar perkataan yang tidak ada, macam atau apa macam tu. So maknanya keadaan solat itulah. Keadaan solatnya. Kemudian yang kedua, mualat dalam solat berapa lama? Mualat maknanya tu berapa lama dia ada tempoh ataupun dia ada anggapkan kita tu macam mana? Okey, baik. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan kita dalam keadaan contoh solat berdiri, ya, tiba-tiba kaki kita tu memang sakit sebenarnya, ada pula orang lalu anak datang pijak perak, kita pun dah jadi, kalau terkeluar perkataan tanpa sengaja itu, maka dimaafkan syarak, tidak ada masalah, ya. Tapi dalam situasi itu tadi, andai kata sudah sakit, saya ingatkan nak tanya, boleh berdiri, kena berdiri juga ke duduk ke Ustaz? Kalau tuan-tuan, saya bagi tahu tuan-tuan kalau tuan-tuan antara perkara yang dibenarkanlah untuk duduk, antaranya kalau tuan-tuan berdiri, lepas tu kejap lama tuan-tuan pening, boleh pitam. Kalau berdiri lama-lama boleh pitam, ya, maka tuan-tuan duduklah. Selepas berdiri itu duduklah, ya, syariat membenarkan, ya. Macam situasi tadi, kalau masih boleh berdiri, alhamdulillah. Tapi kalau berdiri, dia akan sebabkan kita jadi khusyuk kita hilang, apa kita hilang, maka duduklah, ya. Tapi dalam situasi tadi, perkataan yang keluar itu kalau tidak disengajakan, maka tidak ada masalah lah, solat pun tidak batal. Kalau sengaja, aduh kau ni bercakap ke anak tadi, itu batal lah, selamat lah tuan-tuan, ya. Kalau adu tu keluar dengan sengaja, tak sengaja tak ada masalah. Tapi kalau dengan adu dia bagi bantai pula, lapuk anak pek sekali, jangan tuan-tuan, ya. Biasa budak-budak ni tuan-tuan boleh kita dokong. Kalau anak-anak berlari tu kan, nak senang nak mudah kan, tuan-tuan pegang aja, dokong saja, ya. Dia tak ada istilah memegang anak tu belum bersunat pegang naik, tak ada. Sebab ini perbuatan Nabi SAW. Nabi pun buat, ya, tak ada masalah tuan-tuan. Jadi pegang saja anak itu tadi dan teruskan solat. Ada tuan-tuan, tuan guru saya, anak dia lari pusing-pusing depan mata saya memang. Anak lari pusing anak dia. Pusing. Lepas tu tuan-tuan kan, dia sampai dia solat, dia pegang tangan anak dia. Dia pegang kan. Dia sujud, dia pegang, dia naik, dia pegang. Anak tak ke mana tuan-tuan, situ ada duduk. Memang dah kena pegang. Wah lah budak tu meronta. Tak, dia berduduk, dia pegang juga anak tu tadi. Pun boleh. Solat kita tidak batal, ya. Berkaitan dengan mualat ni tuan-tuan faham tak? Dia berterusan. Mualat ni adalah yang berterusan, betul kan? Itu yang nak dimaksudkan kan? Maknanya solat itu yang tuan-tuan laksanakan adalah apa kadar bacaan yang ada pada tuan-tuan itu sudah jadi mualat lah tu. Mana berterusan lah. Dia tidak ada kadar yang mesti Ustaz mualat ni mesti 5 minit, tak ada. Dia asal tuan-tuan laksanakan salat dan bacaan itu tepat, cukup tamak ninahnya, selesailah tu.
Mualat itu dikira dengan tamak-ninah itu tadilah. Tamak-ninah tadi maknanya cukup dengan subhanallah, pada kadar subhanallah sudah memadai, kita sudah melaksanakan salat. Kalau berdiri tegak itu kita nak turun ke bawah, memadai dengan bacaan Al-Fatihah itu. Al-Fatihah kemudian tu mungkin surah sikit, ya. Kita turun rukuk, maka mualat di situ tamak-ninah kita lah pada kadar subhanallah. Tuan-tuan baca subhana rabbil azimi wa bihamdih, itulah dia punya tamak-ninahnya, ya. Jadi solat diteruskan, ya. Dan kalau dikatakan persambungan, maka solat itu mesti berterusan. Solat itu tak boleh berhenti tengah-tengah, ya. Kalau nak dimaksudkan mualat pada satu bab yang lain lah, ya, tidak boleh dia berhenti tengah-tengah. Contoh tengah sujud, tengah rukuk, ada orang call telefon, pergi jawab telefon dulu. Hello, Assalamualaikum. Dah jawab, masuk balik sambung yang tadi. Tu tak boleh lah. Kalau kita mualat lah, sambungan, persambungan dari satu ke satu, ya, itu batal lah solat. Maka yang pertama tadi batal. Berapa lama bersin tu, sekali bersin kita boleh sambung ayat ke ataupun Okey. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersin ni ikut orang tau. Setuju tak? Bersin ikut orang. Kalau saya, tuan-tuan, sekali bersin tak mahu 1 kali 2 kali dah. Mau pergi 5-7 kali ke? Sekali bersin tuan-tuan. Ada orang ni terutama bagi mereka yang masalah resdung lah, sinus. Ya. Jadi kita tak boleh nak kata orang ni kejap lagi dia akan batal, tak boleh. Cara kita cuma bagi cara je, kaedah. Ya, bagaimana dia nak menyambung bacaan Al-Fatihah. Contoh, Ar-Rahman, dia nganga, lepas tu syum bersin. 1, 2, 3. Dia baru Ar-Rahman, tak sempat ni Rahim pun. Ya, maka ketika itu ayat tu tidak lengkap. Bila tidak lengkap, ayat itu sudah terpotong, maka solatnya tadi kalau disambung Ar-Rahman, dia kan dia bersin. Ni Rahim. Itu batal solat, tak boleh. Itu tak boleh. Yang bolehnya adalah bila habis bersin, selesai bersin, berhenti, baca balik Ar-Rahmanir-Rahim. Tak perlu ulang semula daripada awal Al-Fatihah. Yang penting tahulah kat mana tempat tadi kita bersin tadi. Ya, kita bersin tadi. Yang sama juga macam contoh kita berdehem lah, sakit tekak. Ya, tapi tuan-tuan ingat ya, berdehem ni jangan main sambung-sambung. Ya, sini berdehem, belakang sambung. Sambung. Yang kalau memang sakit silakan. Kalau memang sakit tak ada masalah. Sebab dia ada perbahasan nanti kita akan masuk perkara-perkara membatalkan solat. Salah satunya berdehem dengan sengaja tu. Salah satunya ada. Ya, jadi tuan-tuan jangan sengaja berdehem. Ya. Sampai ujung dengan ibu-ibu tu belakang. Tak jadi, tak tahu apa. Itu apa tu? Surau berdehem nama dia. Tak boleh. Ya, kalau sengaja berdehem tak boleh. Tapi kalau memang batuk, memang sakit tekak, ya ada sebab untuk kita bersin, untuk kita berdehem dan sebagainya, tak ada masalah. Solat tidak batal pun. Tapi kalau sengaja, maka dia boleh membawa kepada batalnya solat. Dia ada perbahasan itu insya-Allah kita akan bawakan. Okey? Alhamdulillah. Ya Ibu. Macam mana? Ya tuan-tuan. Itulah dia sebenarnya benda tu perluasan kepada kefahaman itu. Ya, perluasan kepada kefahaman dalil itu. Ya, apa yang kami kongsikan dengan ibu-ibu tuan-tuan adalah memang kalau tuan-tuan pegang dia tidak ada masalah. Insya-Allah nanti kita bawa perbahasan tu pada perjumpaan dengan tuan-tuan. Sebab memang ada tuan guru yang mengajar memang tak boleh. Ya, ada sebahagian yang lain kata tidak ada masalah. Kalau dah anak tu berlari sampai ke hujung dunia kan macam mana? Nak tak nak kena pegang juga. Sebab tu dia ada perbahasan. Contoh anak-anak yang belum memayis, kalau boleh jangan dibawa ke surau, ke masjid. Ya, bila dia sudah tahu membezakan. Kalau kau duduk diam-diam, kau jangan pergi mana-mana. Dia tahu arahan kita tu, tu bolehlah bawa pergi masjid. Ya, tapi nanti insya-Allah nanti kita bahaskan berkenaan dengan perkara tersebut. Ya, moga-moga ianya ada manfaat insya-Allah. Bu ya. Insya-Allah nanti perjumpaan akan datang, ibu datang ya. Insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah. Ada soalan lain? Haji. Solat ni ibu sekali ibadah. Alhamdulillah. Apakah solat awal orang Islam sebelum disyaratkan sembahyang 5 waktu? Ada awal sebelum tu. Tuan-tuan tengok pada sejarah pensyariatan solat. Tuan-tuan tengok pada sejarah pensyariatan solat, bab tu, dalam tu ada perbahasan dia. Nabi SAW sebelum adanya pensyariatan solat ini, baginda solat pada waktu pagi dan pada waktu petang, 2 rakaat. Ada dalam tu.
Ya, maka dan ketika itu sahabat dia bersolat mengikut apa yang telah sedia ada lah. Ya, sahabat ketika bersama dengan Rasulullah, apa yang sedia ada lah, mereka gunakan kaedah itu. Bila turun sahaja syariat solat Isra' Mi'raj itu, maka solat itu dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian meriwayatkan ketika itu juga Nabi diajar macam mana solat yang sebenar, dan ada sebahagian meriwayatkan bahawa Jibril ketika turun, Jibril ajar kepada Nabi cara solat yang sebenar. Itu kisah dia lah. Nanti ada dalam sejarah persyariatan solat itu, maka mereka melaksanakan ibadat solat sebagaimana Nabi-Nabi yang terdahulu melaksanakan solat. Wallahu alam. Ada dalam tu, dalam sejarah persyariatan solat. Saya tak baca detail benda tu. Saya tak baca detail, cuma ada di situ saja. InsyaAllah. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai. InsyaAllah dia belum masuk dia punya perbahasan pokok dia. Perbahasan pokok dia akan masuk nanti bila tuan-tuan kita bahaskan berkenaan dengan rukun solat. Ya, macam mana nak mulakan solat, angkat takbir, takbiratul ihram, kemudian tu niatnya nanti, Fatihahnya, surahnya, ya, rukuk, sujud, itu dia kat situ dia akan banyak persoalan lah. Angkat macam ni ke, angkat macam tu ke, macam ni keluar ke hukum, kalau berdiri kaki tempang ke apa, ada kat situ dia akan keluar banyak benda. Ya, ini sekadar muqaddimah. Asasnya yang saya kongsikan dengan tuan-tuan, solat jangan tinggal. Ya, solat fardu kita jangan tinggal. InsyaAllah tuan-tuan orang yang hebat, nasihatkan keluarga. Tuan-tuan tak tinggal, saya yakin. Ya, saya yakin tuan-tuan bukan orang yang meninggalkan solat, tapi nasihatkan ahli keluarga. Kalau ada ahli keluarga kita yang sengaja meninggalkan solat, kalau tak sengaja tinggal tu kita faham. Tapi kalau sengaja meninggalkan solat itu kita kena tegur lah. Ya, moga-moga di sana ada manfaat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri kita sebagai hamba Allah. Moga-moga apa yang kita kongsikan mendapat manfaat dunia dan akhirat insya-Allah. Auzubillahi